Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan teruskan kelas kita dengan tajuk Ruang dan Masa untuk Sejarah tahun 4. Okey, kita teruskan. Apakah itu urutan masa? Urutan bukan masaj, picit-picit, urut-urut, tak. Urutan masa ni kita tengok adalah kronologi. Apa itu kronologi? Kronologi adalah susunan peristiwa mengikut masa tertentu yang berturutan. Okey, berturutan maksudnya lepas 1 2, lepas 2 3, lepas 3 4, tak boleh lepas 4 10, lepas 10 5, lepas 5 7. Contoh kalau ABC pula, lepas lepas A Z, lepas Z K, lepas K M, lepas M N. Tak boleh kan? So nampak macam haywire, berterabur. So kronologi datang, satu konsep yang diperkenalkan untuk kita memahami satu perkara, apa yang berlaku selepas itu. Dan kenapa dia berlaku? Tengok pula sebelum itu apa benda yang berlaku yang menyebabkan perkara itu terjadi sedemikian. Okey, dah petang-petang ni saya pening kepala sikit. Cakap pun terabur. Okey, tak apa. So kita teruskan contoh kronologi dalam setahun Sekolah Kebangsaan Megah Gigih ataupun SKMG, tak tahulah sekolah siapa ni. Okey. So bulan Januari ada pembukaan sekolah macam biasa. Kursus kepimpinan bulan Februari dan diagnostik bulan Mac. Bulan Jun pertengahan tahun, cuti pertengahan tahun. Ogos sambutan bulan kemerdekaan. Tak boleh lah tiba-tiba bulan Januari nak buat cuti pertengahan tahun. Pertengah lah tahun, tak boleh atas. Okey, tak boleh lah masa Februari dah buat Hari Anugerah Cemerlang contoh, yang biasa kita buat akhir tahun, nak buat bulan 2. Macam mana? Okey, so nampak perkara tersebut kronologi disusun. So kita faham flow, perancangan untuk kita faham dan merancang sesuatu perkara itu dengan lebih mudah dan berkesan. Okey, istilah masa pula untuk kita faham perjalanan masa itu. Okey, ini adalah 3 istilah masa yang selalu digunakan oleh sejarawan, kerana sejarah biasanya dia akan membabitkan ataupun melibatkan masa yang panjang, bukannya setahun, 2 tahun ni, bukan sehari 2 harinya cerita. Okey, sehari 2 hari, 3 hari ataupun setahun 2 tahun tu sejarah kita. Okey, bila sejarah dunia, sejarah negara, dia akan melibatkan masa yang lama. Okey, yang pertama adalah dekad. Dekad adalah 10 tahun. 10 tahun. Okey. Abad 100 tahun, tak cukup jari. Okey, alaf lagi lah 1000 tahun. Okey. So 3 istilah ni adalah 3 istilah masa yang sangat sering digunakan oleh sejarawan untuk memahamkan kita tentang selang masa ataupun tempoh masa yang sesuatu perkara itu terjadi. Okey, apa pula zaman Masihi? Okey, zaman Masihi, kalau awak tengok dalam buku teks, muka surat berapa saya tak ingat, tapi dalam tajuk ni juga, Ruang dan Masa, saya tutup nota sekali. Okey, nota tersebut menyatakan Masihi ataupun zaman Masihi bermula apabila Nabi Isa dilahirkan. Okey, jadi di garisan dalam gambar ini ni, garis masa ini adalah bermulanya kelahiran Nabi Isa ataupun hari kelahiran Nabi Isa, maka di situlah bermulanya perkiraan tahun Masihi. Okey. Soalannya, kalau awak tanya kat saya kenapa kelahiran Nabi Isa tu adalah permulaan tahun Masihi, itu boleh jadi satu topik yang lain lah. Ataupun awak boleh search dalam Google ataupun dalam mana-mana buku awak boleh baca kenapa Nabi Isa dijadikan sandaran permulaan tahun Masihi. Dan bermulanya tahun Masihi itu adalah permulaan kepada perkiraan tahun sehingga sekarang. Yang mana sekarang ni kita dah berada dalam tahun berapa? 2021. Itu adalah tahun Masihi. Okey? Mudah sahaja, kita dah sampai dekat hujung. Fikirkan kenapa
Apakah, kenapa pun boleh, apakah pun boleh. Kenapa pentingnya penggunaan masa kronologi ni? Ataupun kenapa konsep kronologi ni sangat penting? Ataupun apa yang bakal terjadi sekiranya konsep kronologi, ada renovation. Okey, kenapa konsep kronologi ni sangat penting? Kronologi adalah susunan waktu macam saya cakap tadi. Tanpa konsep susunan waktu, maka satu perjalanan peristiwa tersebut akan terganggu. Satu, kita susah nak faham. Contoh, kenapa berlakunya peperangan? Tiba-tiba tahun 1957 Malaysia dah merdeka. Apa yang berlaku sebelum tu? Jadi kronologi memahamkan orang di Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia faham macam mana kita dapat merdeka. Tak ada tiba-tiba kita merdeka, ada peristiwanya. Maka sejarawan telah memudahkan kita dengan menyusun peristiwa-peristiwa tersebut dalam bentuk buku teks ataupun apa sahaja jenis bahan bacaan buku, untuk mereka memberitahu kepada sekalian manusia ataupun sekalian rakyat Malaysia bahawa inilah peristiwa yang berlaku, sehingga tercetusnya idea menuntut kemerdekaan daripada pihak British. Okey, dia takkan satu perkara tu macam saya cakap sebelum ni, dia mesti ada sebab dan dia melahirkan satu perkara yang lain, iaitu akibat daripada perbuatan tersebut. Mesti ada akibat. Akibat ni nampak macam negatif kan konotasi dia, tapi tak. Akibat boleh jadi akibat yang positif, kesan yang positif, boleh juga membawa kepada kesan yang negatif. Terpulang bergantung kepada apa tindakan yang kita ambil sebelum tu. Okey, so kronologi membantu semua orang lah dalam apa jua dalam kehidupan dia boleh. Okey, sebab kita selalu sebut tentang sejarawan dalam video ni sebab subjek sejarah kan. So kita akan cakap pasal sejarawan, tapi sebenarnya lebih dekat lagi dengan diri kita, perancangan masa depan kita. Kenapa kita rancang sedemikian? Sebab kita ada pengalaman kita sendiri, maka kita merancang masa depan kita. So kita berada pada usia sekarang ini. Berapa umur awak? Okey, so sekarang ni awak contoh umur 10 tahun. So dalam masa 10 tahun ini, apa yang awak ingat? Okey, daripada awak lahir, kemudian masuk tadika, kemudian membesar, masuk sekolah rendah, itu kronologi hidup awak. Okey, itu satu benda yang awak boleh belajar, dan dia membawa iktibar kepada diri awak sendiri dan juga membawa iktibar kepada orang sekeliling, dan bagi iktibar kepada sesiapa sahaja yang ingin mengambil iktibar. Betul tak? Okey, saya dah bebel lagi, so saya rasa tak boleh nak panjang-panjang dah. So saya ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar. Saya harap awak dah faham apa itu konsep ruang dan masa, dan kenapa kita perlu memahami kronologi satu peristiwa. Tak boleh pakai langkah-langkah aja. Okey, macam saya cakap, sejarah bukan hanya tentang tarikh, tapi ia tentang memahami satu perkara itu, kenapa dan mengapa ia berlaku. Kita sebagai manusia di zaman ini menjadikan ia satu perkara sempadan untuk tidak diikuti, iaitu perkara-perkara yang buruk yang telah berlaku, dan menjadikan contoh untuk perkara-perkara yang bagus seperti kejayaan dan sebagainya. Okay? Sila tinggalkan komen, respon, cadangan di bawah, dan kalau sudi subscribe. Okay? Boleh like juga video ni, atau apa-apa soalan boleh kemukakan juga di bawah. Okay? Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.